وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Yang dihormati barisan ahli jawatankuasa masjid, imam, bilal, para jamaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan seterusnya sama-sama kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita belajar ataupun berkongsi ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar kita akan amalkan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya ingin berkongsi ilmu sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, sambung daripada sebelum ni. Saya baca kitab ni je, kitab Minhajul Abidin. Untuk masjid ini, masjid qaryah kita, kitab Minhajul Abidin karangan Iman Al-Ghazali, jilid yang kedua. Jadi pada hari ini tajuk pengajian kita ataupun tajuk perkongsian kita ialah dia panggil Aqabatus Syaitan. Sebelum ni kita dah belajar Aqabatul Dunia. Dunia dia ada 4. Pertama dunia, syaitan, makhluk, seterusnya an-nafs, nafsu kita. Jadi hari ini yang kedua lah, kita sambung tentang tajuk kita Aqabah. Aqabah maksudnya halangan. Halangan kita beribadat kepada Allah ataupun halangan kita hidup atas muka bumi ni. 4 yang dia dikumpul oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan pengalaman beliau. Yang kedua syaitan. Jadi sebagai orang beriman, selain daripada kita mengenali nama nabi-nabi, nama para rasul, kita juga kena kenal syaitan, sifat-sifat dia, tabiat dia, cara kehidupan dia, baru boleh kita menghadapi dia. Sebagaimana kalau kita pernah menjadi seorang tentera, kita akan belajar ilmu tentang tentera, bagaimana pergerakan musuh. Saya dulu pernah jadi askar wataniyah selama 4 tahun. Masa rekrut dia ajar saya macam mana. Kalau lama dah, lebih daripada 20 tahun dulu, mungkin kalau pencing ataupun pesara tentera lebih hebat lah. Macam mana pergerakan musuh dalam hutan, macam mana ketika kita berada di tempat tinggi, musuh di begitulah. Kehidupan kita ni mesti kenal juga syaitan. Supaya apa? Supaya kita boleh menghadapi. Sebab dia ni imtihan Allah. Kenapa kadang-kadang kita tanya kenapa Allah ni benci sangat pada syaitan, tapi dia buat juga syaitan. Allah mengharamkan kita makan babi, tetapi dia buat juga babi. Itu adalah imtihan ataupun ujian. Allah buat tu ujian kepada kita, supaya kita, Allah nak tahu kita ni berjaya ke tak berjaya hidup atas muka bumi, berjaya mengikut perintah dia. Bila di syurga tidak ada ujian dah. Tidak ada ujian, tidak ada nama ibadat lagi. Dalam syurga hanya tempat dia panggil Darul Jaza, tempat Allah membalas hasil daripada keputusan kita hidup di atas muka bumi ni. Allah membalas di syurga. Sebagaimana anak-anak kita menghadapi perasaan, bila dia berjaya, adalah impak yang kita akan bagi kat dia. Sama ada kita hadiah motosikal ke, dan berbagai-bagai lah.
Jadi Allah buat syaitan ni, kita kena ingat dia ni adalah imtihan, ujian kepada kita, hamba dia yang beriman. Adapun hamba dia tak beriman, memang dia dah gagal. Di dunia ni dia dah gagal. Maksud gagal ni ialah gagal dari sudut mengikut perintah Allah, dan di sana mereka akan menghadapi dengan janji-janji Allah sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Masjid pun berubah. Decoration tahun baru, azan baru lah. Hari ni 12 10 11 12 ini 12 Muharram. Masih lagi tahun baru. Tidak terlambat lah kalau kita tu memasan azam. Iza azam tal fatawakkal 'ala Allah. Pasal azam dulu, kita niat dulu dalam hati kita, tahun ni setiap bulan aku nak khatam satu Quran. Ataupun setiap bulan aku nak berazam nak sebulan satu juzuk. Satu hari dua muka, ataupun satu hari satu muka Quran. Kita berazam ya, fatawakkal 'ala Allah. InsyaAllah pahala tu akan terus menurun. Walaupun kita meninggal dunia, kita tak buat, Allah jadikan pahala. Itu penting. Penting niat ataupun azam dalam Islam. Jadi kita kembali pada syaitan tadi. Jadi syaitan ni, itulah tujuan Allah cipta dia. Jadi nak tak nak kita kena berkenalan juga dengan syaitan, supaya kita boleh menghadapi dia. Jadi kita baca teks Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Minhaj maksudnya jalan. Minhajul Abidin, jalan orang-orang beribadat. Abidin maksudnya orang beribadat. Maksudnya kalau kita nak beribadat, kita kena tahu jalan-jalan dia. Kita mesti lalui ataupun ilmu berkaitan jalan-jalan ibadat. Kalau tak, kita akan tertipu dengan ibadat kita. Kita akan tertipu. Jadi Imam Ghazali kata, wa amma syaitanu fahasbuka fihi ma qala Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun syaitan, cukuplah kamu fihi, tentang syaitan, ma qala Allah, iaitu apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada nabinya. Maksudnya ayat Al-Quran lah. Nabi dah bagi tahu kepada Allah dah bagi tahu pada Nabi tentang syaitan. Imam Ghazali kata cukuplah dengan ayat ni, kita tahu tentang syaitan. Jadi apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ayat Al-Quran. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi. Allah ajar kepada Nabi cara berdoa. Dia kalau kita ambil doa daripada Al-Quran ni, panggil iktibas. Iktibas ni jemputan. Dia akan jadi doa. Jadi seelok-elok doa ni kita baca sebelum kita takbiratul ihram, masa solat tu. Wa qul rabbi ataupun kita mula dengan Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan, ataupun min hamazatis syayatin, wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada gangguan syaitan, dan juga aku mohon perlindungan daripadamu an yahdurun, dia hadir. Sebab syaitan paling dekat dengan kita ketika solat. Masa lain dia tak nak ganggu sangat. Kita kena ingat sebagaimana saya sebut sebelum, bukan saya lah, mungkin ustaz-ustaz lain sebut, syaitan ni dia alim. Dia alim tapi dia jahat. Sangat bahaya. Orang ni kalau ada ilmu tapi dia jahat, sangat-sangat bahaya. Kalau dia tak ada ilmu, tak apa, tak bahaya sangat. Jadi daripada awal lagi Allah ajar Nabi supaya dia baca, tidak semestinya ketika solat, sebelum tidur pun boleh kita baca ayat ni. Kita jadikan dia sebagai doa ataupun iktibas doa yang diambil daripada Al-Quran, dan kita baca sebelum tidur, sebelum solat, kita baca doa ni supaya kita dijauhi daripada gangguan syaitan dan dijauhi daripada kehadiran dia.
Jadi Imam Ghazali kata lagi, fahaza khairul alamin. Maka ini nabi ini, dia kata ni nabi ini khairul alamin. Dia adalah sebaik-baik makhluk. Kalau kita belajar dalam kitab akidah, kitab Jahrut Tauhid, dia akan sebut makhluk yang paling afdal siapa sampai mula-mula Nabi Muhammad. Makhluk yang first, yang paling afdal di sisi Allah adalah Nabi Muhammad. Jadi dia kata fahaza khairul alamin. Maka ini nabi ini khairul alamin, dia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan. Wa a'lamuhum, dan nabi juga sangat-sangat alim. A'lamu ni sangat alim. Berbanding dengan makhluk lain yang Allah cipta, Nabi Muhammad lah nabi yang paling alim sekali. Wa aqaluhum, dan dia adalah nabi yang paling berakal sekali. Bijak menggunakan akal. Wa afdaluhum indallah, dan Nabi Muhammad juga adalah seafdal nabi di sisi Allah. Yahtaju ma'azalik, masih lagi dia berhajat ma'azalik, dalam keadaan dia alim, dia bijak, dia berakal, hebat di sisi Allah, masih lagi dia berhajat ay yasta'iza billahi min syarri syaitan. Dia minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan syaitan. Pakai fabika, bagaimanakah dengan kamu ni kita lah, ma'ajahlika, sedangkan kamu jahil. Kita ni jahil lah, termasuk saya. Wa naqsika, dan kurangnya ilmu kamu. Wa ghaflika, dan lalainya kamu. Banyak lalai lah kita. Tengok telefon hari-hari, tak berhenti-henti. Banyak kelalaian. Banyak apa ni? Banyak ada dibawa oleh arus media semasa. Sekarang ni nak mengundi. Bila nak mengundi kita tengok ini calon mana. Tak salah tengok, tapi jangan terlampau panjang sangat sehingga kita lupa nak baca Al-Quran. Jadi Imam Ghazali ni, kalau kita perhatikan kata-kata dia ringkas. Saya belajar kitab Ihya Ulumuddin. Ada kitab Minhaj Amidin ni, dia nipis sebenarnya. Ini syarah dia yang disyarah oleh Syekh Ad-Dahlan Al-Qadiri. Dia tebal, jadi tebal pula. Ada cerita pasal syaitan dan sebagainya lah. Saya pun baca syarah dia. Jadi Imam Ghazali ni, kalau kita baca ataupun belajar kitab dia, khususnya Ihya Ulumuddin, tebal jugalah kitab dia. Dia ada 4 jilid. Dia buat 4 jilid, tapi lebih kurang ni lah tebal dia. Tapi syarah dia besar, lagi banyak lah. Kita tengok lafaz dia sangat ringkas. Macam-macam hadis Nabi kalau kita baca. Sebab Imam Ghazali ni, dia adalah hujjatul Islam. Dia adalah hadis. Dalam fikiran dia, dalam otak dia, dia muhafaz sebanyak lebih kurang 100,000 hadis. Al-Quran ni biasa bagi dia. Dia hadis dia hafaz sebanyak lebih kurang 100,000 hadis. Jadi bila dia karang je kitab dia, kita tengok lafaz dia ni macam hadis Nabi. Sebenarnya dia ambil daripada hadis Nabi, cuma dia gabung. Jadilah ayat yang sangat-sangat baik untuk kita mempelajarinya. Jadi kembali kepada syaitan tadi, kenapa Imam Ghazali kata Nabi yang maha hebat, maha agung dari sudut ilmu dia, di sisi Allah dialah paling mulia, masih lagi berdoa kepada Allah. Dan kita yang sangat lemah dari sudut ilmu, lemah dari sudut kehidupan kita, banyak lalai, terpengaruh dan sebagainya, kenapa kita ni kadang-kadang lupa untuk doa ni? Tu matlamat dia nak bagi tahu kepada kita bahawa kita ni jangan lupa berdoa kepada Allah sebelum daripada solat. Sebelum daripada solat jangan lupa untuk berdoa supaya kita dijauhi daripada gangguan syaitan ni. Sebab kalau kita diganggu, maka kita akan berada dalam kerugian yang sangat-sangat. Sebab apa? Orang yang diganggu syaitan ni macam-macam lah. Ustaz-ustaz kita pun pernah sebut, ada penyakit was-was, ada penyakit
macam-macam bila sebut syaitan ni. Jadi kita baca syarah dia sikit yang disyarah oleh al-Imam al-Aqadiri. Syekh al-Qadiri dia kata, fa amma syaitan fa huwa a'dal a'da. Dia kata syaitan ni dia ni a'dal a'da. Dia ni seteru yang sangat seteru. Seolah-olah Allah cipta syaitan ni seteru kita. A'dal a'da ni sangat-sangat seteru, maksudnya seteru yang nombor satu. Seteru lain ni nombor dua, nombor satu syaitan lah. Lepas tu dia petik lagi kata-kata Allah. Dia kata, qala Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu seteru. Fattakhizuhu aduwwa, maka kamu hendaklah menjadikan dia sebagai seteru, jangan jadi kawan. Lepas tu dia sebut, dia kata falattakhizul insanu aduwan fi jami'i ahwalih. Maka setiap manusia kena menjadikan syaitan seteru dia pada semua keadaan. Semua keadaan. Keadaan yang macam mana? Keadaan pekerjaan kita, keadaan ibadat kita. Jadi seteru tu ibadat tu. Kalau kita tidak perhatikan ibadat kita, maka akan jadi seteru dalam hidup kita. Kita nak buat tu tak boleh. Aku tak berzikir lagi 2000 hari ni, tak boleh bekerja lagi. Tak boleh ni, kita tak buat kerja, jadi seteru juga. Sebab itulah ada yang menyebut, dia kata hadis, saya ingat dia sebut khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara Nabi ajar awsat, pertengahan. Pertengahan kita rancang ibadat kita. Hari ni kita nak buat apa? Contoh, kita nak selawat pada Nabi. Kita tak boleh selawat banyak sebab kerja kita banyak. Jadi cuba kita buat jadual, selepas subuh 10 kali. Sekejap aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas subuh 10 kali, selepas zuhur 10 kali, ataupun 20 kali lah. 20 kali, sekejap aja. Dia kalau 100 kali kita baca selawat ni, biasanya 3 minit. Kalau saya baca, yang saya buat lah, setiap hari 3 minit lebih kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma 100 kali 3 minit. Nabi kata, man salla alayya sallallahu alaihi asyar. Siapa yang berselawat, atau kama Rasulullah, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, maka Allah akan berselawat ke atas dia 10 kali. Selawat ni beri rahmat. Yang lain-lain Allah bagi tahu, kita buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Tapi berselawat ni, Allah Nabi kata Allah berselawat ke atas dia 10 kali. Allah tak bagi tahu. Maksudnya besarnya fadilah selawat ke atas Nabi. Jadi kembali kita kepada syaitan tadi. Lepas tu Imam Al-Qadiri sebut lagi, dia kata wa yuhaziruhu juhdah. Maka manusia juga hendaklah memberi amaran tentang kesungguhan syaitan. Syaitan dia bersungguh, dia bersungguh-sungguh menyesatkan manusia. Tapi kita kurang bersungguh-sungguh. 100% syaitan hari-hari kerja dia. Dia bersungguh-sungguh. Faqad qila, ada setengah ulama dia kata, yang menyebut dalam ada riwayat, dia kata innahu yuftahu lil insani 99 baban min al-khair liyuqi'ahu fi babin min asy-syarr. Ada riwayat ulama menyebut bahawa dia kata syaitan ni, syaitan dia membuka untuk manusia, innahu yaftahul insan, sesungguhnya membuka syaitan bagi manusia 99 baban, 99 pintu min khairi, daripada kebaikan, liyuqi'ahu fi babin min syarri, supaya jatuh dalam satu pintu kejahatan. Dia akan buka ruang. Kalau kita jenis orang ibadat, dia akan buka ruang ibadat. Semayang, kamu semayang dah ni, pahala dia begini. Kamu bertahlil lah begini 3,000 kali. 3,000 kali dalam sehari.
Kalau kita pencing tak apalah. Tak. Dia panggil aqabah ni, sekiranya kita ni ada tuntutan kewajipan yang lain lagi, dia akan menjadi aqabah ataupun halangan kepada kita. Sekiranya kita buat, kita tak buat kewajipan yang lain. Contohnya kita ni suami, ada anak, ada isteri. Kita berzikir sampai 40,000 kali sehari. Masa mana kita nak kerja? Masa mana kita nak kerja? Jadi syaitan ni dia akan menghasut kita supaya semayang kamu. Jadi kita pun tak jadi bekerja, tak jadi buat itu, tak jadi buat ni. Maka tu dia suka dah. Dia suka dah. Kewajipan lain kita tertinggal, tanggungjawab kita pada anak, tanggungjawab kita kepada isteri. Maka kita tertinggal. Ketika tu dia suka, syaitan. Sebab apa kita tak boleh buat yang ni? Sebab itulah setiap ibadat kita ni buatlah yang pertengahan. Buat sekadar yang kita mampu dari sudut masa kita, tenaga kita, kehidupan kita, muamalah kita dengan sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang kita tak pernah bermuamalah sebab apa? Sebab banyak sangat beribadah. Itu tidak betul. Jadi syaitan ni dia akan membuka banyak pintu kebaikan untuk jatuh dalam satu keburukan. Itu syaitan. Bagi orang yang ahli ibadat, bagi orang yang ahli ilmu, dia suruh belajar. Tidak salah kita belajar banyak-banyak. Tapi bila banyak sangat masa kita guna untuk belajar, sampai kita tertinggal benda yang wajib yang lain, maka itu jadi buruk juga. Jadi buruk. Jangan cerita yang buruk. Yang buruk tu yang buruk dah. Lepas tu Imam Al-Qadiri sebut lagi tentang syaitan. Macam kita sebut mula-mula tadi, nak berkenalan dengan syaitan ni kita kena tahu. Tahu kenapa dia dinamakan syaitan. Dia pun sebutlah, wa huwa ismul likulli khabithin mutamarridin minal jinni. Syaitan ni dia kata, Imam Al-Qadiri, dia rujuk dalam kamus sebenarnya. Dia kata nama bagi setiap yang khabith. Khabith ni kotoran. Mutamarridin, kotoran yang meronta-ronta, minal jinni, daripada jin. Dia bangsa syaitan, bangsa jin ni dia jadi daripada unsur yang sama, iaitu api. Kalau jin min naris samum, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut jin daripada pucuk api. Pucuk api. Syaitan min nar. Dalam Al-Quran syaitan kata, engkau jadikan aku Tuhan, ya Allah, engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadi dia daripada tanah, maka aku lebih baik daripada dia. Dia sendiri mengatakan dia lebih baik. Ni perangai syaitan ni. Kalau kita rasa kita lebih baik, maka percayalah kita ada unsur-unsur kesyaitanan. Sebab itu apa yang kita buat, janganlah kita anggap kita yang terbaik. Tak kira apa, ibadah, sudut ibadat, dia sudut ilmu, dia mesti ada sifat tawadhu, iaitu sifat tanah. Tanah ni kita lah, tanah dicipta daripada tanah. Macam-macam mana pun kita ke bawah. Kita ambil seketul tanah, kita lontar ke atas, dia akan turun ke bawah. Api tak? Api dia punya unsur ke atas. Kita nyalakan api tu akan naik ke atas, sama ada uap dia, bahan panas dia akan naik ke atas. Bila dia naik ke atas, itu dia akan mengembang, uap. Dan uap tu disebut sifat takabur. Jadi syaitan ni dia ada sifat takabur. Dan manusia ni bila dibakar oleh syaitan, dia akan jadi keras. Jadi keras. Sebab itulah kita hidup ni jangan sampai kita dibakar oleh syaitan. Macam tanah liat yang buat bata jongkong. Bila dia lembik asalnya, kita lembik. Tapi bila masuk dalam tempat bakar tu, dia akan jadi keras. Keras. Dan bila dia keras, memang susah untuk kita nak lembikkan dia. Tahu dalam air pun dia tak lembik dah. Kalau kita tengok batu jongkong yang sudah dibakar tu, cuba kita letak dalam air, letak 2 tahun pun dia tak hancur lagi. Dia tak hancur lagi. Cara nak hancurkan dia ialah macam mana kita nak jadikan batu jongkong yang lembik tu balik. Kita kena ambil tukung, kita kena kotok dia, hancur balik, campur dengan air, dia akan jadi lembik balik.
Tapi kalau manusia, bolehkah kita buat macam tu? Tak boleh. Sebab itulah kalau kita tengok manusia ni, perangai manusia ni, yang dia tahu dia Islam, dia akan jadi berubah setelah dia kena sesuatu benda yang berat sangat dalam hidup dia, baru dia akan kembali pada Allah. Contohnya dia hidup enjoy mak rempit. Bila dia aksiden, baru dia boleh fikir. Maksud kehidupan dia hancur dah kehidupan dia. Bila dia aksiden, dia duduk hospital, kaki digantung, tangan digantung. Masa tu dia baru fikir, jauhnya aku dengan Allah. Sebab hidup dia dah hancur dah. Dia lembut balik hidup dia. Sebab itulah bila Allah menguji kita, maka ucaplah alhamdulillah. Allah bagi aksiden kau, bagi apa, dia boleh melembutkan hati kita. Kita akan rasa Allah, jauhlah aku dengan Allah, lupanya aku dengan Allah, lupa dengan aku dengan apa ni, qada dan qadar Allah. Sebab tu bila kita kena sesuatu perkara yang tak elok, maka ucap masya-Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita marah-marah. Kalau kita marah, tak dapat pahala. Jadi syaitan ni begitulah. Dia di apa ni, nama ni penting. Nama wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Nabi Adam ni, malaikat ni mula-mula dia tak, kalau kita baca dalam tafsir, dia seolah-olah tak berapa setuju Allah cipta Nabi Adam. Tak berapa setujulah. Sebab apa? Sebab malaikat pun boleh sebut wasfikuna dima, dan manusia ni suka akan menumpahkan darah. Jadi Allah ni, Allah lebih tahu. Jadi Allah ni dia mengajar Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sebab kehidupan kita ni beza antara orang alim dengan orang tak alim, boleh menyebut nama. Boleh menyebut nama. Orang bijak tak bijak, macam ahli fizik, kita kagum dengan dia. Dia sebut apa ni, metakissing. Contohlah, kita pergi kat bahagian doktor bercakap tak apa, dia cakap bahagian kimia, pening kepala kita. Sebab kita tak mendengar. Yang dia sebut tu nama-nama, semua nama ni azmizin apa semua. Kata apa ni? Sebab kita tak pernah dengar. Jadi Nabi Adam pun macam tu. Hebatnya dia Nabi Adam, sebab Allah ajar dia nama-nama. Yang ni nama ni macam ni. Malaikat tak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana. Ya Allah, kami maha suci Engkau, kami tak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat, apa yang Kau ajar kami itu je kami tahu. Macam kita lah. Hak kita tahu, hak kita belajar, hak pernah kita tengok, kita nampak, kita dengar, itu je. Sebab itulah bila Nabi kata syurga ni ma'ainul la ra'at, ma'ainul la ra'at, atau kama qala Rasulullah. Syurga ni Nabi kata benda ataupun tempat yang mata tak pernah tengok, kita pun tak boleh fikir. Sebab apa? Sebab kita ni mata nampak, itu je kita tahu. Telinga dengar, itu je kita tahu. Jadi syurga ni Nabi bagi tahu, mata tak pernah lihat, jadi kita tak boleh fikir macam mana syurga. Tapi ada di kalangan ahli-ahli pelukis ni, dia buat syurga, dia gambarkan syurga, dia buat pemandangan cantik, indah. Kita pun, oh macam ni syurga. Tak seronok sangat. Sebab pemandangan tu kita pergi tepi laut, kita pergi tepi pantai, kita tengok, oh macam ni syurga. Tapi bila Nabi kata ma'ainul la ra'at, tempat yang mata tak pernah tengok, maka kita tak boleh gambar. Tapi tempat tu sangat bagus, sangat baik. Jadi susah. Susah kita nak fikir. Sebab tu nak fikir tentang syurga memang tak berjaya. Tak berjaya. Kita hanya tahu tempat tu bagus. Jadi Nabi Adam ni, Allah ajar dia semua nama, dan nama tu melambangkan benda. Sebab tu nak letak nama anak kita kena berhati-hati. Orang sekarang ni dia pakai letak je. Sebab sebelum ni banyak saya tahnik, tanya ni nama apa ni, dia bagilah nama, macam-macam nama. Kadang-kadang tersenyum kita. Kita nak cakap nama ni tak berapa elok, tak boleh, takut dia rasa hati. Jadi tak apalah, kita baca dah, Allahumma inni sammaituha, ya Allah aku namakan budak ni, kalau sammaituhu yang lelaki, aku namakan budak ni dengan nama sekian,
kama samahu abahu, sebagai dinamakan oleh bapa dia. Kan orang tahnik dia baca apa ni, doa-doa tu lah. Ya Allah, aku namakan budak ni, nama apa? Nama Ahmad. Ahmad lah sebagaimana yang dinamakan oleh bapa dia. Bukan kita dah. Sebab di akhirat nanti kita dipertanggungjawabkan. Kalau nama tak elok, nama tu menggambarkan kepribadi atau sesuatu perkara. Macam kita sebut masjid, maka kita dalam fikiran kita tak perlu kita fikir, kita tahu masjid dia macam ni, rupa dia macam ni, bentuk dia macam ni. Sungai, oh dia macam ni. Kita tak perlu kita cerita sungai ni ialah satu ruang yang panjang yang ada air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tak perlu. Bila sebut sungai kita tahu, sebut botol kita tahu botol macam ni. Sebab tu nama ni kena berhati-hati. Jadi syaitan ni kita tahu nama dia macam ni. Dan ahli lughah sebut, dia kata min syata au ihtaraqa. Syata ni dalam bahasa Arab maksud dia terbakar. Ihtaraqa ni terbakar. Dia perkataan nadir yang jarang kita guna dalam bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab, ihtaraqa ni maksud terbakar. Sebab itu sebelum ni syaitan ada riwayat menyebut nama dia Azazil. Azazil. Bila dia mengingkar perintah Allah, dia ditukar oleh Allah nama dia. Apa ni? Ya iblis. Apa ni? Fasajadu fasajadul malaikatu kullu illa iblis. Malaikat iblis. Allah tukar nama dia daripada Azazil kepada iblis. Iblis. Ada yang auzubillahi minasyaitonir rajim. Bila sebut minasyaitan tu min syata. Syata maksudnya ihtaraqa. Ihtaraqa dalam bahasa Melayu terbakar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu daripada auzubillahi minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terbakar, ar-rajim, direjam oleh. Di akhirat nanti direjam. Malaikat akan ambil dia, rejam dalam neraka. Yang malaikat kerja dia macam tu lah. Yang jenis seksa orang, dia seksa, dia pandai seksa je. Malik Zabaniyah, kerja dia menggenggam manusia, menyeksa manusia, tepuk manusia. Malaikat besar. Malik Zabaniyah di antara malaikat-malaikat yang besar. Dan manusia dalam neraka itu sendiri pun besar. Bukan kecil-kecil macam kita. Ahli syurga 60 kaki tinggi dia. 60 kaki. 60 hasta. Zira. Situ nazira. Ahli neraka gigi dia sebatang besar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni panjang 7 km, sini Kajang. Itu baru sebiji gigi dia. Bayangkan 32 gigi atas bawah lah. Itu baru gigi, belum mulut lagi. Ahli neraka memang besar gigi. Kalau gigi besar tu kepala besar mana, badan besar mana. Hadis sahih. Hadis sahih. Jadi janganlah kita nak cuba-cuba jadi ahli neraka. Jadi syaitan ni mana ihtaraqa au syaitana. Syaitana ataupun diambil daripada perkataan syaitana, syaitan. Ba'uda, syaitana maksud dia ba'uda, jauh. Limukdihi anil khair. Kerana syaitan ni bila Allah letak nama dia syaitan, Allah jauhkan dia daripada kebaikan. Sebab tu syaitan ni fikiran dia jahat. Walaupun baik, jahat. Dia suruh kita baca Quran, baca. Baik nampak tu. Sebenarnya jahat. Bila kita baca tak buat benda lain, dia jadi jahat. Walaupun Quran tu baik asalnya. Sebab tu kena berhati-hati ibadat kita, kerja kita dan sebagainya. Lepas tu dia sebut fal murad bi huna al jinsu iblis wa'wanhu, dan dikehendaki dalam kitab yang disebut oleh Imam Ghazali di sini ialah jenis iblis, wa'wanu, dan pembantu-pembantunya. Dalam yang Imam Ghazali sebut wa amma syaitan, dalam kitab yang sebut mula-mula tadi, dikehendaki di sini ialah iblis, wa'wanuhu, dan pembantu-pembantunya. Kenapa sebut pembantu? Sebab iblis ni ada darajat dia. Ada yang hebat, ada yang hebat dari sudut keilmiah. Ilmu jahat dia lah. Sebab yang jahat pun ilmu juga. Macam magic, ilmu jahat lah tu. Macam dia ilmu, ada ilmu baik, ada ilmu jahat. Ada pro kontra. Wa iza zada fil khubthi wa tamarrudi yusamma ifritan. Apabila bertambahlah kejahatan dia, wa tamarrudi yusamma ifritan, dinamakan ifrit, jin ifrit. Macam manusia.
Bila dia banyak amal ibadat dia dan dia menjaga hak Allah dengan hak manusia, darjat dia jadi aulia Allah, teman rapat Allah. Teman rapat Allah. Kena berjaga-jaga dengan teman rapat Allah ni. Orang yang banyak baca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Cubalah jangan bagi dia benci kepada kita. Bahaya. Kita tengok pakcik duduk kat sorang, duduk berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita pergi, pakcik ni teruk. Dalam hati dia, dia marah kat kita. Teruknya. Dia jadi marah. Dia aulia Allah, kekasih Allah. Allah akan marah kat kita. Sebab itu ada satu hadis. Kalau kita baca kitab yang dikarang oleh Syed Muhammad Alawi, Abbas Al-Maliki, ada satu kitab. Saya tak ingat kitab dia tu. Tentang aulia Allah, kekasih Allah. Wali lah, kita sebut wali Allah. Berjaga-jagalah kamu, di kitab Arab lah. Berjaga-jagalah kamu dengan wali Allah. Wali Allah ni kita tak kenal. Bahkan setengah wali Allah dia tak tahu dia wali Allah. Kalau orang itu tahu dia wali Allah tu, sebenarnya dia bukan wali Allah. Wali Allah dia tak kenal. Dia sendiri pun tak kenal. Tapi dia disayangi oleh Allah, dia tak tahu. Jaga-jaga. Jangan menyakitkan hati dia. Kita takut dia berdoa benda yang tak baik pada kita, Allah terima, habis kita. Kena berjaga-jaga. Lepas tu dia sebut lagi, dia kata jadi jin ni satu tahap bila dia terlampau jahat, syaitan ni sini, syaitan dengan jin ni sekali dia sebut ni sebab dia unsur yang sama. Bila dia terlampau jahat, minal khubuthi wat tamarrudi, dia sangat-sangat hebat, meronta dia, yusamma ifritan. Wal ifrit, nama ifrit. Ifrit ni wali syaitan lah. Kita panggil wali juga. Tahap dia jadi wali juga, tapi nama dia ifrit. Waqala ifrit, ketika Nabi Nabi Sulaiman, ifrit hebat. Dia boleh angkat istana Nabi Ratu Balqis daripada Sabah ke tempat Nabi Sulaiman. Dia kata, aku boleh angkat dia. Kamu kamu berdiri kamu duduk sebelum kamu berdiri. Begitu. Kalau kamu duduk sebelum, lupa. Dalam Al-Quran ada ayat dia. Kata seorang alim di kalangan ahli kitab, ya Allah Ta'ala bagi rahsia kepada dia. Sebab manusia ni dia ada tahap di sisi Allah. Ada orang Allah bagi macam ni, macam Nabi tahap paling tertinggi lah. Ada setengah-setengah orang Allah bagi tahap dia macam ni, kelebihan dia, sehingga dia boleh angkat istana Nabi Ratu Balqis ke tempat istana Nabi Sulaiman. Dia kata, aku boleh angkat. Ni cerita dalam Quran ni. Kamu tutup mata, sebelum kamu berkelip buka tu dah sampai. Lagi hebat manusia ni. Allah bagi kekuatan pada manusia sangat hebat. Cuma kita banyak tak tahu rahsia Allah. Rahsia Allah bukan rahsia yang jauh-jauh, yang sebelah kita pun tak tahu. Sekarang ni malaikat ada, kita beriman malaikat ada, kita tak tahu pun macam mana. Allah tak bagi, Allah hijabkan, kita tak nampak malaikat. Rupa dia macam mana, bentuk dia macam mana, dia cara dia menulis. Contohnya saya sedang bagi tazkirah pagi ni, macam mana malaikat tulis tazkirah saya, wallahu a'lam. Tapi di akhirat kita hanya tengok semua kehidupan kita tak guna, semua aku buat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ma lihazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Manusia ketika itu, khususnya orang kafir dan juga orang-orang yang banyak dosa ni, dia kata ma lihazal kitabi. Surah apa Ustaz? Surah Al-Kahfi ya? Tak ingat. Ma lihazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Dia terkejut, ma lihazal, apalah buku ni, kitab tu, kitab suratan amal kita tu, apakah buku ni? Ma lihazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak ditinggal sedikit pun, yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, melainkan semua Allah kira. Ada jadi kira, jadi pahala, jadi dosa. Sebab tu apa yang kita bercakap ni kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan ahli akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang bercakap semua benda yang baik. Aw liyasmut. Kalau tak nak bercakap, dia diam je. Sebab takut malaikat tulis. Bila dia tulis, dia akan tukar currency.
currency percakapan kita tu jadi dua, sama ada jadi pahala ataupun jadi dosa. Kita takut apa yang kita bercakap tu ditukar jadi dosa. Sebab di akhirat dua tu je. Tak pahala dosa, tak dosa pahala. Lepas tu ditimbang. Ditimbang. Dalam kitab bab akidah dia sebut Allah timbang seorang demi seorang. Seorang demi seorang bayangkan manusia ada berapa bilion di atas muka bumi ni. Dan ada sekumpulan demi sekumpulan. Ada juga sekumpulan demi sekumpulan. Sebab tu kita kena pastikan kita ni kumpulan mana hidup atas muka bumi. Kumpulan orang mengaji kat surau ke, kumpulan orang yang tadarus Al-Quran ke, untuk boleh tarik sahabat-sahabat kita. Kumpulan orang yang hafal hadis ke, tak perlu berapa banyak, apa 10 hadis pun cukup lah. Nabi kata man hafiza ala ummati arba'ina hadithan yub'asu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha. Sesiapa yang menghafal kepada umat aku 40 hadis. Hadis ni kata hadis dhaif, tapi untuk fadhil ammah boleh, tak masalah. Sesiapa yang menghafal ke atas umat aku 40 hadis, di akhirat nanti dia akan dibangkit bersama dengan golongan ahli-ahli fiqh. Sebab tu ulama-ulama banyak mengarang 40 hadis. Yang terkenalnya hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ada panggil Matan Al-Arba'in, 40 hadis. Dulu masa belajar pondok saya hafal tu hadis tu. Hadis an-niyat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa lagi? Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Semua hafal. Ustaz bagi masa duduk kat pondok lah, ustaz bagi markah kalau siapa hafal 40 dapat 100 markah. Siapa yang dapat 20 dapat 50 markah. Ikut markah kita. Terpaksa hafal lah semua. Cuma ada 2-3 hadis kat belakang tu tak sempat nak hafal. Dia ada 42 hadis semua. Imam Nawawi tu. Dan hadis lain lagi Nabi kata, Isra' masuk. Inna syaitan yajri fi jasad ibn Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan, atau kama qala Rasulullah. Hadis ni saya hafal lama sebenarnya. Sebab tu saya kata dia di antara kita bila kita membaca lafaz hadis Nabi, kalau kita rasa macam aku baca ni memang kita baca tu betul maksud dia, tapi takut lafaz dia ada alif lam, kita tak bubuh alif lam. Kita kena kata au kama qala Rasulullah. Itu adab dia. Kita takut tersilap. Sebab bimbang Nabi kata, man kazaba alayya, sesiapa yang berdusta ke atasku, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersedialah tempat dia dalam neraka. Sebab tu bila baca hadis adab dia macam tu. Au kama qala Rasulullah, ataupun sebagaimana sekadar yang kita ingat yang Nabi cakap macam tu. Kalau kita tak ingat langsung, kita sebut maksud dia ialah hadis Nabi. Sesungguhnya syaitan dia yajri, inna syaitan yajri, sesungguhnya syaitan dia masuk dalam badan anak Adam ni majrad dam, melalui saluran darah. Kita ada saluran darah warna kuning, warna hijau. Dia masuk, dia berenang-renang masuk otak. Dan di situlah dia taswis, dia mewaswaskan kita. Dia mewaswaskan kita. Bila dah kita waswas, maka ketika tu senang dia kontrol kita. Buat ni tak jadi, semayang tak jadi, takbir kali pertama tak jadi, kali kedua tak jadi, ambil semayang tak rata. Kita rasa syaitan ni kehebatan dia boleh menghasut kita. Dia rasa kita yang rasa, padahal bukan kita. Contohnya kita wudu, kita basuh tangan. Kita buat betul dah, rata dah. Rasa macam tak rata tadi, kita buat lagi. Padahal yang membisik dalam bentuk rasa, kita tak boleh nak buat. Contohnya kita bisik dengan kawan kita, kau belum makan lah. Kau belum makan. Kita tak boleh nak buat kawan kita rasa lapar, tak boleh. Dia akan rasa sendiri. Tapi syaitan dia boleh. Rasa kita yang tak ratakan tadi, padahal kita dah sapu dah. Sebab tu Nabi ajar kita, di antara kalau kita didatangi syaitan, kita buat sesuatu benda, kita basuh je muka, kita tawakal Allah, dah rata, jangan fikir lagi. Kita basuh ni, dah rata, jangan fikir lagi. Bila kita Allahu Akbar, jangan fikir lagi yang wuduk tadi.
Bila kita fikir tadi, dia akan semakin mari. Masa tu kita tertipu dengan syaitan. Sebab tu sangat bahayalah kalau kita tidak kenal cara bisikan syaitan. Syaitan ni hebat, Allah bagi dia, tapi dia jahat. Awak macam mana? Jadi rasa setakat itulah untuk pagi ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak bila kita kenal syaitan, maka kita boleh hidup dengan aman. Terutama kita berdoa pada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoa nescaya aku akan terima. Itu janji Allah. Tapi ada juga Nabi kata asbab Allah tak terima ada juga. Ada orang tanya, kenapa kami berdoa banyak daripada Allah tapi Allah tak terima? Langsung tak terima. Nabi kata ada juga asbab yang Allah tak terima. Di antaranya kita makan benda-benda yang haram, kita banyak dosa, kita kita tak menjaga mata, tangan, maka doa kita Allah tak terima. Tak Nabi kata tak sampai ubung-ubung. Maksudnya setakat ni depan kita je, ya Allah beri, Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab kita makan benda yang haram, kita tengok benda yang haram. Malbas. Ada hadis kan Nabi sebut bagaimana Allah nak terima doa dia. Benda yang haram, pakaian dia haram, punca haram, jadi Allah tak terima. Jadi kita kena jaga ini terutama berkaitan dengan syaitan yang kita sama-sama berkongsi pada pagi ni. Allah Ta'ala menjaga kita daripada gangguan syaitan. Jadi rasa setakat itu sajalah. Kalau tak ada persoalan apa-apalah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah daripada gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muallima Ibrahim wal hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa qullan ataina hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal subbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.